Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya selaku Menteri Besar Negeri Selangor mewakili kepimpinan Kerajaan Negeri dan juga pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor serta rakyat Negeri Selangor ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 kepada seluruh masyarakat di Negeri Selangor, dan tidak ketinggalan khususnya juga selamat tahun baru Cina khususnya kepada masyarakat Tionghoa Negeri Selangor yang baru saja meraihkan 2 hari yang lalu dengan ucapan Kong Si Fa Cai Sinin Kuai Le khususnya kepada komuniti masyarakat Tionghoa di Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdapat beberapa perkara yang saya ingin memberikan kemaskini ataupun update berhubung dengan tindakan-tindakan dan juga langkah-langkah kerajaan negeri pasca bah ataupun pasca banjir yang telah melanda pada akhir Disember tahun 2021. Sehingga tengah hari semalam, kira-kira 55,425 ataupun 55,425 keluarga telah menerima bantuan Selangor Bangkit 1,000 merangkumi 9 daerah di negeri Selangor. 13 keluarga pula yang telah kehilangan ahli keluarga tersayang telah diberikan RM10,000 bagi setiap keluarga. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah disalurkan kepada mangsa yang terkesan banjir adalah sebanyak RM55.555 juta Malaysia, iaitu bagi keluarga-keluarga yang menerima 1,000 dan ahli-ahli mangsa yang telah meninggal dunia di negeri Selangor. Saya juga ingin memaklumkan terdapat sejumlah peruntukan permohonan di daerah Kelang dan Petaling yang masih lagi belum menerima bantuan Selangor Bangkit. Malah ada juga yang hadir pagi tadi di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri untuk menyuarakan ketidakpuasan serta kenapa proses masih lagi perlu menunggu bantuan-bantuan tersebut. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan maaf atas beberapa sebab yang menyebabkan kelewatan hal ini berlaku dan kerajaan negeri mendapati terdapat beberapa kes tambahan permohonan yang tinggi di daerah Kelang dan Petaling serta permohonan lebih daripada sekali oleh ahli-ahli keluarga selain daripada Ketua Isi Rumah. Jadi dua daerah iaitu Petaling dan daerah Kelang mengalami jumlah permohonan yang tinggi. Kalau di daerah Kelang sahaja keseluruhan jumlah permohonan yang kita dapati adalah sebanyak 77,000 daripada ketua-ketua isi keluarga. Daripadanya sebahagiannya datang agak lewat kerana mungkin membersihkan rumah, sebahagiannya terdapat pertindanan permohonan-permohonan yang berlaku di kalangan penerima-penerima. Justru kita terpaksa melakukan saringan-saringan yang tertentu, dan saringan-saringan ini insya-Allah akan dapat kita selesaikan. Bagi daerah Petaling kita memerlukan minimum sehingga akhir minggu hadapan, minimum hingga akhir minggu hadapan, kerana di daerah Petaling kita mengalami ataupun berjumlah lebih kurang 10 hingga ke 12,000 lagi permohonan-permohonan yang belum dilayak. Untuk daerah Kelang, kita ada lagi berbaki lebih kurang 30,000 permohonan yang belum kita selesaikan, dan dengan kapasiti 1,000 permohonan setiap hari yang kita salurkan, kemungkinan kita akan mengambil sedikit masa yang panjang. Justru kerajaan negeri, saya telah salurkan pada Setiausaha Kerajaan Negeri sebentar tadi, kita akan menggandakan pemberian di daerah Kelang daripada 1,000 yang berlaku pada minggu ini. Pada minggu hadapan akan bermula 2 hingga 3,000 satu hari, dan kita jangkakan semua proses penyampaian bantuan Selangor Bangkit akan dapat diselesaikan pada 28 atau 29 hari bulan Februari tahun 2022. Jadi tarikh ini adalah tarikh yang telah kita tetapkan pada daerah Kelang. Justru daerah-daerah lain yang telah menyelesaikan sehingga akhir minggu lepas ataupun sehingga akhir minggu lepas sebenarnya kita dapati di daerah-daerah lain kecuali Kelang dan Petaling semuanya di bawah 1,000 penerima-penerima yang belum menerima. Justru kita yakin dalam minggu ini atau awal minggu depan semuanya kita boleh selesaikan di daerah-daerah lain, dan daerah-daerah lain kita akan minta bantu untuk di Kelang bagi meningkatkan dan menggandakan penerima-penerima sumbangan BSB ini, dan insya-Allah secara keseluruhannya angka terkini yang kita telah perolehi
penyertaan ataupun permohonan daripada daerah-daerah di negeri Selangor telah melebihi 100,000 keluarga. Angka terakhir secara rasmi ialah 104,000 keluarga. Ini yang telah dimaklumkan dalam mesyuarat bersama dengan Kerajaan Persekutuan baru ini. Dan angka terkini pagi tadi saya dapat angkanya telah mencecah 109,000 keluarga. Jadi untuk BSB saja kita perlu menyalurkan lebih kurang 109 juta ringgit Malaysia, dan sebahagian yang besar itu adalah di daerah Kelang dan daerah Petaling. Daerah-daerah lain saya telah selesai, dan esok saja di Kelang kita akan cuba selesaikan 3,800 keluarga yang kita tak dapat serahkan 1 atau 2 hari ini akibat daripada cuti perayaan Tahun Baru Cina dan pelbagai kekangan-kekangan yang lain. Jadi saya ingin maklumkan sekali lagi bahawa bantuan Selangor Bangkit disalurkan dengan rancak dan berjalan dengan baik. Cuma ada beberapa kelewatan, terutamanya dengan permohonan-permohonan yang tinggi di daerah Kelang. Tersebut 77,000 permohonan saja di daerah Kelang. Ada balance 30,000. Ada yang kita terpaksa semak semula kerana ia melibatkan jumlah yang ramai, jadi kita tak nak melibatkan, jadi kita tak mahu ramai pihak ataupun ada yang terdapat 2 kali ataupun yang tersilap dan sebagainya. Menariknya di negeri Selangor, kita telah bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan di mana kita hanya menggunakan satu form. Siapa yang mengisi form itu automatically akan menerima sumbangan bantuan Selangor Bangkit BSB dan bantuan Wang Ehsan BWI. So kita kerja setiap hari, dan bayangkan sebenarnya angka yang diuruskan oleh pejabat-pejabat daerah hampir 1 juta setiap hari sebelum ini, dan kita juga kena memikirkan faktor-faktor keselamatan dan faktor-faktor lain supaya wang yang sepatutnya disalurkan itu sampai kepada yang menerima dan sepatutnya. InsyaAllah by menjelang akhir Februari nanti kita boleh nyatakan jumlah keseluruhan, dan ikut tarikh yang kita tetapkan 31 Januari adalah tarikh akhir permohonan-permohonan. Jadi sekarang adalah masanya untuk kita selesaikan. Itu pun saya percaya kita dah sampaikan 50% sehingga sekarang, dan saya percaya ia boleh disalurkan dengan secepat mungkin. Daripada 109,000 permohonan itu, ada sebahagiannya nanti saya akan maklumkan di akhir nanti ataupun pada akhir Februari nanti untuk menyatakan berapa jumlah yang kita tolak atas bukti-bukti yang sangat jelas dan nyata dan sebagainya. Saya nak maklumkan juga hasil daripada penelitian yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam. Kita dapati ada 5 permohonan di sekolah-sekolah agama, iaitu Sekolah Rendah Agama Tun Perak, Sekolah Kafah Integrasi As-Sufa, Sekolah Rendah Agama Al-Hidayah, Sekolah Rendah As-Siddiqin Bandar Tasik Puteri Rawang, dan Sekolah Rendah Agama Merbau Sempak. Ini adalah daerah kawasan-kawasan ataupun sekolah-sekolah agama yang terkesan di negeri Selangor, dan lawatan-lawatan telah dibuat oleh pihak yang berterbabit, dan kita telah mempunyai satu saja anggaran sekitar 1.8 juta untuk sekolah agama itu tersebut. Yang lain-lain anggaran belum lagi dapat dimuktamadkan. Sebaik dimuktamadkan, kita akan laksanakan segera pembaik pulihan di sekolah-sekolah ini untuk memastikan sekolah-sekolah agama kita berjalan dengan baik dan sekolah-sekolah agama kita dapat dilaksanakan proses penyampaian ataupun pendidikan kepada anak-anak kita dengan berkesan. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang sedia maklum, kita juga telah menyelesaikan fasa 1 pembersihan oleh pihak KDB Waste dan juga semua pihak yang telah bekerjasama, NGO, badan sukarelawan dan juga beberapa agensi persekutuan. Dan pihak KDB Waste akan menyegerakan proses ini, dan program gotong royong komuniti secara besar-besaran akan dilaksanakan pada 6 Februari tahun 2022 bagi memastikan kita dapat menyelesaikan dengan segera sebelum kita menumpu di beberapa lokaliti-lokaliti yang agak terjejas teruk. Dan kita juga berharap agar semua proses-proses ini akan berakhir menjelang Mac tahun 2022. Maknanya yang pertama, kita dah selesaikan longgokan-longgokan daripada tuan-tuan rumah sebelum ini. Sekarang fasa kedua. Apa dia fasa kedua? Baki-baki yang lain. Sebab ada tuan-tuan rumah yang belum lagi datang masuk ke rumah sampai ke tarikh 22 Januari, 23 Januari yang lepas. Jadi pada sekarang ni kita laksanakan secara lazim, tapi kita buat rondaan yang lebih di beberapa lokaliti yang banjir,
dan juga aktiviti pembersihan longkang-longkang yang tersumbat dengan sampah sarap dan juga mungkin lumpur akibat daripada kejadian banjir tersebut. Jadi semuanya akan boleh diakhirkan sampai Mac 2022, dan yang selebihnya yang saya cakap pasal kedua itu akan dilengkapkan menjelang akhir Februari ataupun Mac 2022 yang nanti. Saya juga ingin memaklumkan pada minggu ketiga bulan Februari nanti kita akan mula melaksanakan penyampaian bantuan ke sekolah sebanyak RM100 voucher kepada keluarga-keluarga yang terjejas. Kita menganggarkan lebih kurang 40,000 murid-murid akan mendapat nikmat dan juga sokongan ini, dan kita telah melaraskan dengan sumbangan yang diberikan oleh badan-badan tertentu yang disalurkan melalui unit perancangan ekonomi dan daerah dan negeri. Sekarang kita sedang mengenal pasti dan menyemak semula senarai-senarai daripada sedara jawatan pendidikan di peringkat daerah dan juga di pejabat-pejabat khidmat masyarakat, dan insya-Allah mereka akan dapat sumbangan RM100 ataupun voucher bernilai RM100 untuk ditebus di pusat-pusat penyampaian ataupun pusat-pusat pengagihan yang akan kita umumkan nanti. Tarikhnya adalah sekitar tarikh-tarikh di antara 18 sehingga akhir bulan Februari nanti akan kita mulakan penyampaian-penyampaian tersebut ataupun kita akan laksanakan penyampaian-penyampaian tersebut. Saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa pihak JKR sedang giat melaksanakan beberapa projek-projek yang sedang dilaksanakan. Ada 4 yang telah berjalan dengan rancak, iaitu kerja-kerja pembersihan runtuhan cerun di sepanjang laluan B32 Jalan Bukit Peras. Ini telah dibuat dan kerja telah peruntukan setakat ini lebih kurang 3 juta, melibatkan kerja kecemasan dan juga kerja pembersihan. Ini hanya menumpu kepada proses clearkan laluan untuk jentera-jentera masuk. Tapi untuk menyelesaikan runtuhan-runtuhan di sepanjang jalan daripada Bukit Paras ini sehingga ke kawasan Kuala Kelawang, saya jangkakan minimum kita perlukan 6 bulan. Sebab ada lebih daripada 30 tapak-tapak ataupun poin-poin runtuhan yang kita telah kenal pasti di kawasan tersebut. So untuk memulihkan cerun kita terpaksa mengambil masa, dan paling tidak sekarang jalan kita dah clearkan dan jelaskan. Orang-orang asal ataupun orang asli yang tinggal di kawasan sekarang mempunyai akses, tapi kenderaan masih lagi tidak dibenarkan. Hanya kenderaan-kenderaan berat ataupun hanya kenderaan-kenderaan jentera-jentera pemulihan yang akan dibenarkan untuk melalui kawasan-kawasan tersebut. Satu lagi ialah kerja membaik pulih tebing jalan runtuh di kilometer 3.0 Batu 19 Jalan Sungai Lui, Sungai Lalang. Ini sebanyak 2.8 juta yang kita telah peruntukkan yang sedang berjalan. Yang seterusnya ialah kerja-kerja penggantian jambatan Sungai Jenderam laluan B48 Jalan Dengkil Sepang. Ini juga sedang dilaksanakan dan kita memproses lebih kurang 1.5 juta untuk naik taraf di kawasan tersebut. Yang lain-lain setelah dikenal pasti peruntukannya dan telah diluluskan, dan kita anggarkan 31.7 juta telah diputuskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk dilaksanakan di atas semua kerja-kerja JKR yang telah kita kenal pasti di daerah Hulu Langat, di Sungai Lalang, di kerja di Batu Arang, kerja di kawasan Kuala Selangor, Rawang, Selayang, Kepung dan juga di Petaling. Ini semua telah kita kenal pasti telah diluluskan dan sedang berjalan proses-proses lantikan dan sebagainya. Jadi itu sikit sebanyak perkara yang saya ingin bentangkan. Yang paling penting saya nak maklumkan tentang kebimbangan, tentang kelewatan-kelewatan yang kita dapati dua daerah ini saja, iaitu Petaling dan Kelang. Alasannya ataupun sebabnya penyertaan ataupun permohonan yang tinggi, dan di Kelang sendiri kita telah salurkan 40,000 lebih, dan secara keseluruhannya kita akan menambah kapasiti. Sebab kapasiti kita adalah 1 juta satu hari untuk penyampaian, maknanya 1,000 keluarga satu hari. Kalau 30, maknanya kita perlukan 30 hari lagi ke depan, dan kita akan percepatkan menjelang akhir Februari nanti. InsyaAllah itu paling maksimum. Saya percaya, Kerajaan Negeri percaya kita boleh selesaikan bantuan Selangor Bangkit, dan
kalau dalam pada masa yang sama saya rasa bantuan wang ihsan juga akan dapat diselesaikan menjelang akhir Februari nanti. Untuk mangsa-mangsa yang telah meninggal dunia, kita telah serahkan 13 dan secara keseluruhannya sebenarnya kita telah kenal pasti 19 yang layak, iaitu di kalangan ahli-ahli keluarga. Sekarang kita sedang kenal pasti 6 lagi yang belum dapat kita sampaikan dan kita serahkan sumbangan 10,000 yang telah disiapkan oleh pihak kerajaan negeri. Saya melihat ada beberapa situasi pandangan-pandangan yang mengatakan kenapa lambat dan sebagainya sedangkan wang telah diberikan oleh kerajaan negeri. Biar saya jelaskan mekanisme dan kaedahnya supaya tidak timbul persoalan kita nak peram duit dan sebagainya. BSB adalah daripada wang kerajaan negeri disalurkan melalui pejabat tanah dan daerah dan senarai yang kita ada. BWI adalah wang daripada federal diserahkan oleh ICU, bukan kerajaan negeri. Unit Pembangunan Persekutuan di peringkat negeri, ICU yang uruskan, tetapi disalurkan melalui pejabat daerah kerana kita tak mahu senarai nama yang bertindak. Jadi hal tersebut tidak timbul negeri cuba menyalurkan, lewat menyalurkan, wang dah diserahkan dan sebagainya, sebab kita juga melihat fasa demi fasa. Fasa demi fasa, dan dalam mesyuarat yang diproduksikan oleh Menteri Kanan Persekutuan baru yang lepas juga telah dijelaskan dengan terperinci ada sedikit kelewatan pada tarikh-tarikh tertentu yang telah kita atasi, khususnya pada pertengahan bulan Januari yang lepas. Jadi hal tersebut tak timbul, mungkin ada pandangan-pandangan, tanggapan-tanggapan, persepsi-persepsi yang cuba dibentuk dan kerajaan negeri menyatakan mekanisme kita dengan terbuka dan insya-Allah kaedah ini akan dapat membantu. Tapi saya ucap terima kasih atas kolaborasi di antara negeri dan federal. Tak berlaku di negeri-negeri lain, terutamanya bukan negeri PN dan BN, berlaku centralized penyerahan dengan sistem dan juga sistem dan juga dapatan yang dibuat oleh pihak pejabat daerah. Maknanya tak ada dua list lah. Di Selangor kita ada only single list, ada satu list dan list itu berjaya kita sampaikan dan jumlahnya besar. Kalau kenapa orang kata kenapa negeri lain boleh cepat, memanglah negeri lain mungkin tak sampai 1,000. Kalau 1,000 sebenarnya setiap hari 1,000 satu daerah di negeri Selangor. Jumlah kita besar, permohonan kita besar. Kelang saja 70,000 lebih. Maklumat saya dapat 77,000 daripada permohonan-permohonan yang telah dipohon dan kita pinta. Okey, ada soalan-soalan? Minggu depan saya percaya sebab minggu ni kita nak selesaikan daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain saya dah arahkan daerah Kuala Langat, Sepang yang tertinggal dalam 400, 500, mungkin 600, mungkin hampir 1,000 itu kita selesaikan dalam minggu ini. So menjelang minggu depan Kelang dan Petaling akan kita beri tumpuan untuk menyelesaikan sumbangan-sumbangan tersebut ataupun penyampaian-penyampaian tersebut. Maksimum kita letakkan sasaran adalah pada 29 hari bulan Februari. So kita ada dalam 16 hari lebih kurang, tak sampai bukan 26 hari daripada sekarang untuk selesaikan semua. Daripada senarai kita tak ada lagi lah. Senarai kita batu agak lewat dan sebagainya tu kita semak betul-betul. Kadang-kadang ada juga yang bijaksana, dia tak letaklah dua nama, tapi dia letak alamat yang sama, dia letak nombor telefon yang sama, mungkin alamat yang berbeza. Sebab itu proses semak ulang itu perlu dibuat dalam beberapa ketika dan kita perlu elakkan. Dan ini telah menyebabkan mereka yang layak tu ada sebahagiannya terlambat sebab proses semak ulang itu terpaksa dibuat dan kita lakukan. Ada satu lagi masalah dari Maksud Badi mengatakan yang mereka tak dapat disebabkan tuan rumah dah dapat bantuan. Itu boleh disemak balik kepada unit kita di peringkat SUK ataupun ini. Kita kena semak balik sebab tumpuan kita ialah kita nak beri kepada yang tinggal. Sebab yang tinggal tu yang kehilangan banyak harta dan sebagainya. Okey? Ya. Yang Berhormat Wabi Roziah telah dipertanggungjawabkan untuk melaraskan bantuan perumahan dan kita telah mengenal pasti jumlah yang besar. Bilangan kerosakan secara keseluruhan adalah melibatkan
10,554 buah rumah. 10,510 adalah baik pulih dan juga bina baru melibatkan 44. Ini jumlah yang telah diselaraskan oleh Bilik Gerakan Negeri S3 hari bulan 2 tahun 2022. Dan sebahagian besar pembinaan ni saya rasa kita dah mendapat komitmen daripada Kementerian Perumahan dan Pembangunan Luar Bandar dan juga zakat. Sebab tu kita nak selaraskan siapa yang zakat akan bina, siapa yang KPLB nak bina. Dan juga baik pulih ini, dan kita perlu melihat kepada syur-syur lah. Kita dah lihat senarai KPLB, senarai KPKT, bagaimana nak pulihkan, apa kapasitinya. Ada yang runtuh sebahagian rumah. Ada yang mungkin pecah-pecah saja, ataupun ada yang mungkin catnya tertanggal. Jadi kita nak tengok degreenya. Saya yakin Wabi Roziah nanti akan maklumkan dalam masa terdekat selepas cuti perayaan ni, kita akan maklumkan kategori demi kategori. Ini adalah diselaraskan, Wabi Roziah selaraskan bantuan-bantuan yang nak dibuat, termasuk wang daripada federal dan juga daripada zakat untuk membantu kepada mereka yang terjejas. So 10,554 semua, 44 adalah bina baru, 10,510 adalah mereka yang perlu baik pulih. Degree kerosakan pelbagai. Ada yang kehilangan sebahagian rumah, ada yang pecah cermin dan sebagainya. Itu akan ditentukan skim dan juga penggantian. Dalam syur yang kita terima, dalam mesyuarat yang telah disusun oleh Yang Berhormat Wabi Roziah, ada syur untuk one off, untuk yang kecil-kecil. Yang pembinaan mungkin memerlukan sedikit masa sebab proses nak lantik orang dan sebagainya akan dibuat. Soalan lain? Secara keseluruhan, banjir di Selangor baru-baru ni, orang kata kerugian berapa kerugian? Dalam catatan yang dibuat oleh DOSEM ataupun Jabatan Perangkaan ada keluarkan, saya ingat saya paling minimum dalam 3 ke 4 bilion sudah ada. Tapi untuk anggaran kerajaan negeri, baik pulih infrastruktur saja lebih kurang 300 juta ataupun 400 juta, maafkan saya. Itu baik pulih infrastruktur. So kalau kita ambil hitung kasar, 100,000 rumah 100,000 rumah atau 100,000 keluarga yang terjejas daripada angka base permohonan, kita kali anggaran kerosakannya. Kalau kita ambil kadar purata 10,000 ni sebenarnya paling minimum. Kalau kita fikir kereta mereka rosak, rumah mereka rosak, mungkin angkanya besar. So kita easily ada dalam 1 bilion ringgit Malaysia kerosakan harta benda rumah. So 1 bilion campur 400 juta, 1.4 bilion anggaran mudah kasar kerajaan negeri. DOSEM ada keluarkan baru ni kajian mereka, angkanya besar di negeri Selangor. Kelang merupakan daerah yang tertinggi sebab kawasan Kelang merupakan kawasan yang begitu terjejas teruk. Tapi bagi pihak kerajaan negeri, infrastruktur tu 400 juta. Itu jumlah kerugian yang nyata yang perlu dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri lah. Kalau campur 100,000 keluarga dah 100 juta lagi. Mana 100 juta campur 400 juta, 500 juta yang kerajaan negeri have to spend. Jumlah keseluruhan minimum kat situ saja 1.4 bilion. Tapi angka yang dibuat oleh DOSEM ada anggarannya tersendiri. Dia letakkan satu rumah lebih kurang 14,000 lebih. 14,000 ringgit lebih kurang puratanya kerugian yang ditanggung. Itu pun saya rasa sangat minimum sebab kalau kita ukur kenderaan sebagai contoh kereta, nilai kereta mungkin lebih daripada 10,000. Baik pulihnya mungkin sampai 20,000, 15,000. Itu satu anggaran yang dibuat secara purata lah. Ada orang tidak berkenderaan, ada orang tak terjejah rumah tapi kenderaannya rosak. Secara puratanya atau at general, benda tu angkanya lebih kurang begitu. Ya. Untuk kampung kebun bunga, kita sedang dapatkan laporan balik. Wabi Roziah juga ada angkanya. InsyaAllah kita akan tengok balik angka dan juga sokongan yang boleh diberikan kawasan yang ribut. Sebab bukan kebun bunga saja yang terjejas, banyak area-area dan lokaliti yang terjejas. Sebelum ini skim kita dah ada RM500. Mungkin kita kena tengok balik lah bagaimana. Sebab di kebun bunga tu contoh yang jelas. Sebab sebahagian besar yang duduk di kampung bunga-bunga ataupun sebahagian, kalau tak sebahagian besar pun adalah penyewa-penyewa.
tuan punya tanahnya mungkin tak tinggal di situ, ataupun dia tuan punya tanah ada 656 rumah orang lain, ataupun rumah-rumah orang yang menyewa. Okey. Soalan? Tak ada dah. Soalan lain? Okey. Kalau tak ya. Boleh. Yang pasal Officer Selangor dia bagi dia ada melahirkan satu cita dengan kegiatan tidak berwujud segelintir pengawal kerajaan swasta yang jual ya, mungkin Datuk Seri boleh ulas betul. Ya, dalam mesyuarat khas kawalan pandemik Majlis Keselamatan Negara yang saya pengerusikan sebelum cuti tahun baru Cina yang lepas, kita telah mendapat laporan ada beberapa pusat yang telah diserbu, satu pusat di Gombak yang kita telah kena pasti, dan kita telah menyemak ada keterlibatan dalam hampir 5,000 orang-orang yang mendapatkan perkhidmatan tersebut. So kita sedang semak balik dengan nama-nama tersebut dan IC tersebut, bagaimana modus operandi dan juga tindakan mereka itu dapat dikesan dan memastikan mereka ini terpelihara. Kita juga nak semak silang sebab ikut rekod mereka-mereka ini dah dapat vaksin, tapi sebenarnya vaksin itu dibuang, tapi vial vaksin itu ada. Mereka mengenakan cas-cas tertentu. Pihak kerajaan negeri menyarankan supaya Kementerian Kesihatan menyenarai hitamkan dan mengambil tindakan terhadap mereka ini, dan mereka yang terlibat itu sebenarnya sedang disiasat dan akan didakwa di atas beberapa kesalahan. Antaranya ialah kesalahan menipu. Yang kedua, ada 3 atau 4 kesalahan yang saya ingat, kesalahan menipu dan juga berkomplot untuk menyebarkan penyakit berjangkit di dalam negara kita. So, saya rasa pihak mahkamah akan mengambil tindakan seterusnya, dan kita agak malang sebab ia melibatkan juga tempat di Negeri Selangor, walaupun kes ini bukan spark di Negeri Selangor, dia spark di Negeri Terengganu. Di Terengganu juga besar jumlahnya, tapi di Negeri Selangor yang daripada laptop yang dirampas dan sebagainya ada ribuan. Ada ribuan yang kita kenal pasti berurusan. So sekarang ni kena kenal pasti adakah mereka ambil vaksin itu ataupun mereka menipu daya dengan tak mengambil vaksin tetapi mengemas kini dalam MySejahtera dan sebagainya. Ikut kaedah dan modus operandi yang didedahkan, mereka mengemas kini MySejahtera. Nombor vial ataupun nombor vaksin itu juga jelas, memang ada dan dia dapatkan, tetapi mereka tak cocok. Itu yang perlu kena ada penyelesaian, dan kita sedang semak pula. Sebab kita tengok kenapa selepas divaksin ada yang sampai ke stage 3, ada yang sampai maut, ada yang sampai ke Cat 4, Cat 5. Mungkin mereka-mereka ini adalah orang yang menipu pemberian vaksin kepada mereka dengan sebab sikap anti vaksin dan sebagainya. Secara datanya ataupun secara maklumatnya, jelas bahawa vaksin telah berjaya mengurangkan kesan daripada jangkitan. Itu jelas. Jadi kepada rakyat Malaysia, orang Negeri Selangor, saya harap tak terpedaya, terpengaruh atau terlibat dengan aktiviti ini yang memberi dan juga yang accept dan menerima. Jadi ia adalah satu perkara yang agak malang berlaku di negeri kita. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain tak ada? Oleh itu pihak kerajaan negeri juga dalam mesyuarat terakhir itu kita akan membuar-buarkan lagi untuk pemberian booster shot. Alhamdulillah untuk booster shot di Negeri Selangor yang diberikan, kita anggarkan 150,000 yang kita sarankan itu, kita dah boost lebih kurang hampir 60,000 orang. 60,000 orang maknanya 60,000 dos dalam Sinovac yang telah dibenarkan, dan kita akan panjangkan lagi kempen tersebut. Dan dalam pada masa yang sama kita juga menggalakkan untuk mereka yang belum dapat booster shot untuk dapatkan, kerana ini telah terbukti secara data dan ilmiahnya mampu untuk pengawalan penyakit COVID-19 dan mengurangkan kesan dan risiko daripada COVID-19 ini. Yang kids punya tu kerajaan negeri akan ambil. Ia bergantung dengan kebenaran daripada KKM. So far KKM mungkin benarkan beberapa kategori saja. Jadi simpanan kita tumpu booster shot dulu. Kalau dibenarkan, kita juga akan laksanakan based on simpanan yang kita ada. Based on simpanan yang kita ada.
Okey? Terima kasih.